Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa sekali lagi dalam Salam Santai. Okey, kali ini kita masih lagi bersama di Pesta Cita Rasa Sambal Perak dan usahawan Perak di Bulatan Sultan Azlan Shah. Kali ini kita nak bercerita tentang satu produk kesihatan, iaitu Arayan Bekam. Arayan Bekam. Saya selalu salah sebut. Kena bekam lidah tu. Okey. Di sini mereka juga bersama-sama dengan kami turut serta menyertai Pesta Cita Rasa Sambal. Bukan dia orang bekam pakai sambal. Tak, ada produk-produk yang menarik yang akan kita pamerkan ataupun kita paparkan di dalam Salam Santai ni. Okey, kita bersama saya, Abang Handsome ni. Sangat handsome. Wah, dia mengaku sangat handsome. Okey, boleh kenalkan ni, saya lupalah nama. Baik, okey, saya silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah, Muhammadur Rasulullah, la quwata illa billah. Seringkas ya. Saya Abdul Manaf Rosdi sebagai terapis dari Spa Bekam Arayan HQ Gombak. Okey, jadi alhamdulillah untuk program Pesta Cita Rasa Sambal ini kami turut serta sebagai peserta yang menyediakan khidmat rawatan bekam, dan dalam masa yang sama kita cuba mempromosikan khidmat rawatan bekam ini kepada masyarakat secara umumnya lah. Dan alhamdulillah. Okey, apa yang disediakan di dalam Pesta Cita Rasa Sambal ini, terutama perkhidmatan-perkhidmatan bekam yang disediakan di tempat anda ataupun di kemah anda. Mungkin penonton-penonton boleh datang kemari di LR 1, 2, 3, 4 di berdekatan dengan stage utama, dan mungkin banyak ada promo khas tu. So boleh terangkan kepada penonton-penonton yang datang untuk mendapatkan servis daripada Arayan. Baik, kalau saya boleh tunjukkan kepada para penonton, di sini kita ada promosi khas lah sempena atas sikit. Pesta Cita Rasa Sambal ini, di mana rawatan bekam kita tawarkan dengan harga serendah RM80 bagi 11 cup. Betul. Bagi separuh badan yang bermula dari leher sampai ke pinggang. Jadi para pengunjung yang ingin mengambil kesempatan sementara dalam masa yang sama mengunjungi pesta ini, boleh dapatkan khidmat rawatan di booth ataupun di kanopi Spa Bekam Arayan Gombak. Dalam masa yang sama, sudah tentulah kami menawarkan khidmat yang lebih baik, maksud saya, yang dijalankan di seluruh cawangan Spa Bekam Arayan di seluruh Malaysia. Okey, antara bekam-bekam tu boleh terangkan sedikit. Antara bekam sunnah 11 cup, 17 cup, 5 cup dan body alignment. Dah macam kereta kan, bukan kata kereta je nak pakai alignment kan. Manusia pun, dan juga urutan badan. Boleh terangkan sikit dari segi 11 cup tu dekat mana, bagaimana, 17 cup tu bagaimana, dan 5 cup tu bagaimana. Dan body yang penting tu body alignment. Macam kereta nak kena alignment juga kan. Kalau tidak body kita pun sengit-mengit jadi. Okey, macam mana? Itu soalan yang baik sebenarnya, sebab kalau dilihat di sini bekam sunnah ini adalah nama package ya, yang merujuk kepada package untuk separuh badan dari leher sampai ke pinggang. Manakala package untuk seluruh badan, promosi yang berharga 120 di sini, harga asalnya 150. Yang bermula dari point kepala, titik dari kepala sampai ke kaki. Keseluruhannya cup untuk promosi di sini ada 17 point dengan harga RM120. Soalan tadi yang terakhir itu menarik itu, tentang body alignment. Body alignment adalah satu package baru dalam rawatan ataupun servis yang disediakan oleh Spa Bekam Arayan yang bermula pada tahun ini. Kalau kita umpamakan seperti Cik Azmi cakap tadi, seperti kereta perlu servis juga. Jadi Arayan dari situ mengambil inisiatif untuk menyediakan rawatan body alignment dengan membetulkan postur tubuh dari kepala sampai kaki, maksudnya seluruh tubuh kepada pelanggan.
body alignment ni dia fokus kepada bahagian-bahagian mana ke ataupun mengikut mengikut kehendak pelanggan tu sendiri? Macam mana? Boleh terangkan sikit? Okey, soalan yang menarik sebab biasanya pelanggan yang datang dia bukan ada satu masalah yang sama sahaja. Tak. Ada yang sakit bahu, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kaki. Jadi di situ kita memberikan fokus yang lebih lah. Walaupun secara umumnya rawatan kita sediakan untuk keseluruhan tubuh. Kita rawat dari kepala sampai ke kaki. Begitu. Okey, saya nak tanya sikit dari segi perkhidmatan yang diberi dari segi sudut services apa kegunaan dan maksudnya kelebihan perkhidmatan bekam ni untuk body manusia ni? Kan sebab dia dari segi sudut sunnah tu kita dari segi agamanya. Okey, Rasulullah mengamalkan dia satu perubatan sunnah, tapi dari sudut elemen kesihatannya, sains dan teknologi ni, apa produk itu bagus untuk body manusia? Kenapa dia amat sesuai? Sebab saya rasa bekam ni banyak kepada orang-orang Melayu dan orang Muslim, dan Cina dia ada juga perkhidmatan servis angkepaca dia. So what the best and you rasa benda ni bagus untuk kita ketengahkan selain pada orang Islam dan juga kepada yang orang bukan Islam juga? Itu pun soalan yang menarik sebenarnya Cik Azmi, sebab dalam masa sama sebenarnya Cik Azmi dah membahagikan dan membuat pecahan bekam dari sudut Islam dan juga bukan Islam lah, secara umumnya kan. Secara komersial lah. Bagi orang Islam dia dapat dua dekat situ. Yang pertama pahala sunnah, yang kedua kesihatan. Manakala dari sudut sains memang dah terbukti. Kalau orang Islam dia walaupun belum ada kajian sains, dia tetap dapat manfaat dua-dua dari segi pahala sunnah dan juga kesihatan. Dan kalau kita lihat berdasarkan kajian semasa sudah banyaklah. Sebagai contohnya bekam ini dapat yang kita bercakap kepada dua lah. Yang pertama mencegah. Saya belum ada sakit apa-apa. Contohnya kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, masalah jantung tak ada, masalah bawah pinggang tak ada. Boleh bekam. Bahkan dia bagus untuk mencegah. Orang kampung saya cakap lah, al-wiqayah khairun minal ilaj. Arab lagi. Orang kampung saya cakap. Orang kampungnya nak menunjukkan bahawa dia orang Arab. Mencegah lebih baik daripada merawat. Bahasa satu lagi orang kata apa? Prevention is better than. Itu orang yang mana? Sebelah kampung saya. Sebelah isteri lah. Sebelah kampung saya. Nak menunjukkan bahawa isteri dia Mak Saleh. Prevention is better than cure. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merawat. Saya ada masalah jantung. Saya ada masalah darah tinggi. Saya ada masalah buah pinggang, kencing manis. Boleh, menurut kajian, bekam sangat membantu memulihkan masalah-masalah kronik, penyakit kronik yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, apabila seorang itu bekam, biasanya kalau orang tahu tu darah kotor. Okey, bagi perempuan kalau darah kotor kepada apabila datang bulan, okey kan, bila haid, dia boleh. Lelaki ni tak adalah kan. Okey. Tapi apabila kita memulakan bekam, darah kotor tu yang dikeluarkan itu adalah yang bentuk macam mana yang mengatakan bahawa wah, dia ni banyak penyakit ni. So boleh jelaskan. Kadang-kadang orang tidak faham kan tentang bekam. Soalan yang Cik Azmi tanya ni adalah soalan yang kebanyakan orang akan tanya kepada terapis. Jawapan dia saya bagi tahu, istilah darah kotor merujuk kepada darah yang dikeluarkan dari lapisan kulit. Maksudnya menurut kajian semasa, kajian saintifiknya, darah bekam ini dipanggil dengan istilah CPS, Causative Pathological Substance. Bahasa mudahnya, bahan punca penyakit yang ada dalam tubuh kita yang dikeluarkan dengan cara berbekam itu tadi. Okey, merujuk kepada soalan perbandingan bekam, kalau perempuan dia ada darah haid, keluar darah kotor, manakala lelaki tak ada keluar haid. Ini adalah sebenarnya persepsi yang kurang tepat. Okey. Kenapa kurang tepat? Kerana yang membezakannya adalah mekanisme. Kalau kita tengok darah haid itu adalah merujuk kepada perempuan yang berlakunya proses dia punya telur dia tu tak bersatu. Jadi sistem tubuh dia, sistem peranakan dia perlu singkirkan darah tersebut. Itu merujuk kepada haid. Manakala darah yang dikeluarkan melalui bekam ini melalui lapisan kulit sahaja. Maksudnya perempuan
juga perlu buat bekam jika mereka mengalami masalah ataupun tidak. Dan lelaki juga perlu mengamalkan bekam ini untuk mengatasi dan juga merawat masalah penyakit mereka. Maksud saya di sini, haid dengan bekam adalah dua perkara yang berbeza. Dua perkara. Maksudnya Dua perkara teknologi yang berbeza. dan mekanisme pengeluaran itu adalah sesuatu yang berbeza. Tak sama. Okey, kita nak tanya soalan. Okey, berapa kali seseorang itu harus berbekam? Adakah boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali, sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali? 3 jawapan untuk soalan Cik Azmi tadi. Yang pertama, sekiranya seseorang itu tidak ada sebarang masalah, sakit, dia boleh mengamalkan bekam 3 ke 4 bulan sekali. Kalau setahun tu lebih kurang 3 ke 4 kali lah. Okey. Berdasarkan apa? Darah kita ataupun dipanggil hemoglobin kita, dia akan tempoh jangka hayat dia 90 ke 120 hari. Selepas itu dia akan rosak dan badan akan singkirkan darah yang rosak. Tetapi tidak semua darah yang rosak itu dapat disingkirkan. Jadi dia berada di mana? Dalam tubuh. Dan kita nak keluarkan dengan cara apa? Salah satunya cara berbekam. Kalau kita biarkan dalam tubuh, dia akan menimbulkan pelbagai gejala sakit. Kalau dekat kepala, sakit kepala, sakit badan, sakit kaki dan sebagainya. Yang kedua, golongan pesakit kronik yang seperti saya tahu, mereka perlu lebih kerap ataupun melakukan bekam secara berkala. 2 bulan sekali, sebulan sekali, bergantung tahap penyakit yang dihadapi. Tahap 3, tahap 4 sebagai contoh. Yang ketiga, orang yang ada masalah pada waktu tersebut. Contohnya, aduh saya sakit kepala lah, sebagai contoh. Saya nak bekam, boleh. Aduh saya sakit pinggang lah, saya nak berbekam, boleh. Jelas dekat situ? 3 golongan ini. 3 golongan itu. Okey, lagi satu tentang dari segi sudut poin-poin untuk meletak kap. Kita panggil kap ataupun cawan dia. Okey. Yang adakah di kalau orang tu kata kita letak di kepala. Kan di kepala. Ada part-part dia tak yang kita nak kena letak ataupun you all yang tahu yang ni kalau sakit migraine di sini. Kalau sakit pinggang di sini. Kalau di kawasan ni di ponggol di sini. So bagaimana penyusunan kap itu untuk menentukan penyakit orang itu ataupun mungkin kata saya ni sakit pinggang ke apa macam mana? Okey, bagus. Jadi sebab itulah di Spa Bekam Al-Rayyan kami memudahkan pelanggan untuk melakukan rawatan ke atas diri mereka dengan menyediakan package-package seperti yang tertera di dalam helaian kertas ini. Sebagai contoh, orang ada masalah pinggang, sakit pinggang. Kalau kita tengok dekat package bekam sunnah ini, dia meliputi poin ataupun titik dari leher sampai ke pinggang. Jadi sebaiknya kita cadangkan, walaupun dia sakit pinggang, kita cadangkan dia tetap lakukan rawatan mengikut poin yang kita dah sediakan dalam package, dan kita lebihkan poin ataupun titik pada bahagian pinggang. Itu antara kaedah ataupun pendekatan yang lebih berkesan. Okey, jelas? Okey, lagi satu. Saya nak tanya dari segi sudut kata orang tu, adakah setiap pelanggan yang datang pihak you akan consult dia orang dulu adakah penyakit apa-apa untuk kita mengetahui tentang seseorang itu ada mengalami apa-apa penyakit ke bagaimana? Bagus. Jadi menurut ataupun mengikut prosedur di Spa Bekam Al-Rayyan, tak kira di Gombak ataupun di seluruh cawangan yang lain, kita mengikut prosedur yang sama, iaitu apabila customer, pelanggan datang, kita akan bawa mereka masuk ke dalam bilik consultation. Bilik konsultasi lah. Dan kita akan membuat check up ataupun bahasa Melayu apa? Membuat pemeriksaan secara umum, iaitu tekanan darah tinggi, tekanan darah. Maksudnya kita akan menggunakan alat untuk memeriksa tekanan darah. Jika pelanggan tekanan darah pelanggan terlalu tinggi sampai 200, kita tak boleh nak ambil kes tersebut. Maksudnya pelanggan tersebut perlu dirujuk ke pihak hospital lah. Pakar dulu lah. Betul. Jadi dalam konteks ini kita tidak mengetepikan peranan hospital itu sendiri.
sekiranya tekanan darah pelanggan selamat 120, 130 selamat dalam kategori selamat ataupun bendera hijau. Kita gunakan istilah green flag ataupun bendera hijau, mereka boleh menjalani rawatan bekam. Maksudnya bukan sahajalah biasa Arayani okey bila orang nak bekam terus okey jom kat kereta terus bekam gitu, tidaklah. Maksudnya dia kena check dulu ada masalah ke tidak ke. Betul. Begitu untuk itu sponsor dia. Okey, itu dari segi sudut tentang body manusia itu sendiri. Okey, dari segi sudut kata orang tu pembersihan. Okey, cup ni kan kita menggunakan darah, bukan menggunakan darah, kadang-kadang mengeluarkan darah. Kita menggunakan pisau ataupun jarum, kita pakai jarum sebab bekam ni ada beberapa jenis kan. Ada bekam angin, ada bekam api, something ada yang pakai tanduk tu semua tu kan. So di area ni bagaimana you all menjaga dari segi sudut keselamatan? Sebab adakah cup tu setelah digunakan apabila klien yang lain tu bagaimana untuk menjaga supaya ia lebih selamat untuk pelanggan yang seterusnya untuk menggunakannya? Okey, soalan yang baik sebenarnya sebab di Arayan sendiri kita memberi dua pilihan kepada pelanggan. Yang pertama, sekiranya mereka cenderung untuk memilih cup yang digunakan sekali sahaja, dipanggil disposable cup, itu adalah lebih baiklah sebab tak perlu dibasuh dan tak perlu dikongsi dengan maksud habis je pelanggan. Boleh buang. Pakai Habis, buang lah. Buang terus. Pakai buang. Macam lampin pakai buang macam tu kan. Sebagai contoh. Okey, dan itu adalah pilihan. Sekiranya mereka tak ada masalah untuk menggunakan cup yang dibasuh semula, mereka tak perlu risau. Kenapa? Kerana kami ada bilik dipanggil sterilization room, bilik sterilisasi. Dengan menggunakan untuk membasuh cup ataupun cawan tersebut, kita menggunakan cecair khas yang dipanggil dengan Aniocin DD1. Nama pendeknya DD1. DD1 ini memang yang direkomendasi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu berkenaan dengan basuhan cup ni tadi. Manakala darah yang dah dikeluarkan, kita akan masukkan dalam plastik dan kita akan asingkan, kita akan tempatkan di satu sudut di bahagian belakang pusat spa bekam, dan darah itu akan diambil oleh pihak yang menguruskan sisa buangan klinik. Iaitu radikal lah. Dia akan datang setiap waktu yang tertentu, dia akan ambil, dia akan uruskan. Okey, itu dari segi sudut pengurusan. Okey, dari segi qualifications, setiap pekerja ataupun setiap staff yang menjalankan rawatan untuk bekam di Arayani, bagaimana? Adakah memang dia akan sebelum dia buat rawatan dia kena kata orang tu mengikuti kursus, mempunyai sijil baru diiktiraf sebagai terapis. Okey, ini soalan yang saya kira sangat sensitif lah. Maksud saya yang perlu dititik beratkan. Sebab itu pihak pengurusan Arayan memastikan setiap individu yang ingin menjadi terapis di Spa Bekam Arayan, mereka perlu yang pertama menjalani kursus. Yang kedua, mereka perlu ambil sijil dari yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu di bawah JPK, Jabatan Pengurusan Kemahiran Pembangunan Kemahiran, JPK, iaitu sijil SKM, sijil untuk skill lah, kemahiran, di bawah JPK tadi. Mereka perlu ambil. Jika tidak, terapis itu tidak akan diiktiraf secara rasmi oleh pihak kerajaan. Inilah isu yang berlaku di luar sana. Maksud saya, penyedia khidmat bekam ini yang membuat rawatan di luar sana, segelintir ataupun sebahagian daripada mereka tidak mempunyai sijil ini. Ini sebab itulah
KKN pada tahun hadapan dia akan mengambil tindakan. Siapa yang tidak punya sijil ini, mereka jika didapati bersalah dan berlaku sebuan sebagai contohnya, akan dikenakan denda dengan sekian amount ataupun nilai wang yang perlu dibayar. Maksudnya di sini semua terapis adalah bertauliah. Betul. Betul lah. Kalau selagi anda tidak bertauliah, anda tidak boleh membuat servis. Tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Okey, kita mungkin dah sampai ke penghujung. Baik. Penghujung rancangan dan banyak lagi sebenarnya kalau cerita pasal bekam ni banyak. Kita nak tahu tentang jenis bekam, everything semua. Bagi mereka yang nak tahu selanjutnya, insya-Allah jangan lupa saksikan di Swat TV. Salam santai, kita akan bersama dengan produk Rayyan dengan pelbagai-bagai lagi produk. So mungkin nak memberi nasihat sedikit sebagai seorang terapi kepada penonton-penonton Swat TV di luar sana untuk menjaga kesihatan anda dengan melalui bekam. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Azmi kerana memberikan peluang kepada pihak Spa Bekam Rayyan ini untuk memberikan saranan, nasihat yang berguna kepada masyarakat di luar sana. Yang pertama, saya sebagai terapis sendiri selalu dan sentiasa menasihati pelanggan, masyarakat untuk yang pertama menjaga kesihatan. Maksudnya kalau tak sakit sekalipun, datanglah buat bekam sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 kali setahun memadai. Jika ada dah sakit, jangan ragu-ragu untuk datang untuk membuat rawatan bekam di Spa Bekam Rayyan. Kerana jangan risau, terapis kami adalah terapis yang bertauliah. Bukan buat CJ dari pihak kami sendiri, tidak. Memang dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dengar tu. Jadi bagi mereka yang di luar sana, jangan ragu-ragu datang. Banyak cawangan saya difahamkan mereka ada setiap state, setiap negeri. Mungkin Sabah dengan Sarawak saja belum rasa kan? Sabah sudah ada. Sarawak belum ada. Sarawak belum ada, Sabah dah ada. Okey, Sarawak. Okey, bagi mereka yang di luar yang menonton nak kat Sarawak, kalau ingin muka cawangan boleh telefon mereka. Manalah tahu nak membuat bisnes di Sarawak kan, tapi anda kena bersama-sama dengan mereka di pihak HQ. Betul. So bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya, nak bertanya bagai-bagai lah, macam-macam nak tanya, mungkin ada hotline ke, ada nombor telefon yang boleh dihubungi. Bukan untuk berkenalan untuk bertanya pasal bekam kan. Baik. Untuk memudahkan masyarakat di luar sana menghubungi Spa Bekam Rayyan adalah baik jika anda melayari, kalau dapat lihat di sini, www.spabekamrayyan.com. Di sana ada tertera nombor telefon pihak HQ dan juga cawangan Spa Bekam Rayyan seluruh negara. Okey. Okey, kita dah sudah penghujung rancangan. Sehingga waktu tu bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya, terus layari www.spabekamrayyan.com. Segala-gala kemasalahan anda insya-Allah akan kata orang tu akan diselesaikan dengan secara kata orang tu profesional. Dan bagi mereka yang belum mencuba, saya pernah dulu sepanjang saya umur, nak beritahu umur ni kan takut lagi 3 tahun 60. Sepanjang 57 tahun baru sekali saya buat bekam. Kan saya tak pernah buat bekam, tapi apabila melihat darah tu saya macam oh my god, kenapa darah aku hitam? Dia kata ni banyak yang tersimpan dan tersirat di sini, yang kotor, yang banyak kotor tu. Jadi dengan secara mula saya takut, tapi kata orang tu kita untuk bagi benda yang sunnah mesti ada kebaikan. Kalau tidak, Rasulullah tidak buat dan tidak menggalakkan pada umatnya untuk membuat. Dan bagi selanjutnya, kalau kita nak bercerita, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan mereka untuk program khas bekam dan kesihatan yang akan datang. Sehingga waktu tu, jumpa saya di Salam Santai di episod yang lain dengan topik yang berbeza. Jangan lupa saksikan di Swat TV, segalanya di hujung jari anda. Assalamualaikum.